Beliau berkata sabita itu selamat bagi semua 7 pertuduhan dan hukuman itu tidak keterlaluan. Sehubungan itu, Ketua Hakim Negara mengumumkan waran komitel iaitu perintah menjalani hukuman penjara ke atas Datuk Seri Najib. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pada 23 Ogos 2022, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak telah dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang secara haram di bawah Akta AMLA. Rakyat Malaysia sekali lagi berbeza pendapat. Ada yang riang dan bertepuk tangan mendengar berita ini dan ada yang sedih dengan keputusan mahkamah. Inilah lumrah manusia. Setiap orang mempunyai hati dan akal fikiran yang mustahil sama. Negara kita juga akan berdepan dengan kes-kes yang lain seperti kes pecah amanah bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan kes pecah amanah penyelewengan wang dan pengubahan wang haram bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Jadi, bagaimanakah reaksi sebagai seorang Muslim apabila seseorang itu telah dijatuhkan hukuman? Menjadi hak tertuduh untuk mendapatkan ruang pembelaan semaksimalnya kerana seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Ini adalah kaedah Islam yang telah terpakai dalam dunia perundangan semasa hari ini. Oleh kerana itu, wujud satu bidang kerja profesional dinamakan guaman. Berasaskan kaedah perundangan Islam dan keadilan kemanusiaan, sesiapa sahaja yang dituduh di mahkamah berhak mendapat pembelaan sewajarnya bagi mempertahankan diri daripada tuduhan agar mahkamah tidak tersilap menghukum seseorang yang tidak bersalah. Membiarkan tertuduh dihukum dan diadili oleh media juga tidak adil dan zalim kepada tertuduh. Pemberitaan demi pemberitaan berasaskan fakta yang dibentang oleh pendakwa membawa masyarakat awam menjadi hakim sebelum hakim membuat keputusan. Ini adalah satu kezaliman terhadap hak dan maruah tertuduh. Syekh Dr. Yusuf Qardawi pernah menukilkan dalam tulisannya, dan wajib kepada masyarakat Islam untuk memberi peluang kepadanya memelihara hak kebebasan dalam mempertahankan diri dengan apa sahaja yang dia mampu, sama ada dengan kata-kata lisan atau tulisan dalam akhbar atau bicara di radio dan televisyen, apatah lagi jika dia merupakan seorang tokoh masyarakat yang ada nilai dan pengaruh. Maka tidak harus dari sudut syarak membiarkan taring-taring musuhnya memangsakannya siang dan malam secara terbuka, sedang masyarakat hanya memerhati, tidak menggerakkan orang yang diam, sedang pintu-pintu pula tertutup ke atas tertuduh yang tidak bersalah. Dia tidak mampu menolak senjata musuhnya yang memiliki segalanya, manakala dia pula ditelanjangkan daripada segalanya. Akan tetapi, seringkali kita tak mahu tahu dengan kesalahan yang orang lain lakukan. Sekali dia melakukan kesalahan pada diri kita, maka saat itulah kita akan mulai benci padanya dan tidak mempercayainya. Itulah yang sering terjadi. Seharusnya, kita tidaklah membenci orang yang melakukan kesalahan, namun bencilah perbuatannya. Setidaknya, begitulah yang telah diajarkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang hidup di generasi terbaik umat ini. Abu Qalabah bercerita, suatu hari Abu Darda melewati seorang laki-laki yang telah melakukan satu kesalahan lalu dimaki-maki oleh banyak orang. Abu Darda mencegahnya seraya berkata, "Jika kamu mendapatinya terperosok dalam satu lubang, apakah kamu akan mengeluarkannya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu dia berkata, "Kalau begitu, janganlah kamu mencelanya. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kamu dari dosa dan kesalahan." Mereka bertanya, "Apakah engkau tidak membencinya?" Dia menjawab, "Yang ku benci adalah perbuatannya,
Jika dia meninggalkan kesalahannya, maka dia saudaraku. Itulah mengapa Islam begitu indah. Tiada rasa benci pada sesama Muslim meskipun mereka melakukan kesalahan. Selama dia mahu mengakui kesalahannya seraya bertaubat dari perbuatan itu, maka dia masih saudara kita dalam Islam. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tiada seorang pun yang bebas dari tindakan salah. Melakukan kesalahan adalah salah satu tabiat manusia, satu proses untuk menjadi insan yang lebih baik. Seorang Muslim juga harus berpegang erat dengan kepercayaan bahawa keadilan hakiki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Al-Adil. Sebagai hamba-Nya, kita hanya mampu menilai dengan kearifan dan kefahaman yang terhad. Setiap manusia, setinggi mana pun pangkatnya di dunia ini, tidak terlepas dengan sikap prejudis di dalam hatinya, sekecil mana sekalipun. Tetapi kita perlu menghayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu berhukum di antara manusia, bahawa kamu menjatuhkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang mengingatkan kamu dengannya. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha melihat. Mustahil untuk kita sebagai orang awam bersikap adil dalam menghukum seorang pesalah. Ini kerana kita hanya bergantung dengan apa yang disajikan dalam media sosial, hantaran WhatsApp dan perbincangan kedai kopi. Kita tiada kepakaran, tetapi ingin juga mengeluarkan analisa dan pendapat yang berpaksikan emosi sepenuhnya. Justru itu, elakkan untuk menghina seseorang yang telah dijatuhkan hukuman. Sebaliknya, adalah lebih baik untuk kita fokus kepada menjernihkan hati kita dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan daripada sifat-sifat mazmumah. Kerana apabila kita berfikir seolah-olah kita ini lebih baik daripada si pelaku, maka perasaan sombong dan angkuh telah meresap ke dalam hati. Dan inilah dosa paling besar yang dilakukan iblis. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ